Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya sekali lagi Ustazah Baizrah Halim. InsyaAllah pada hari ini saya akan sambung pelajaran yang ke-9 dalam bidang hadis yang bertajuk Mungkar Dicegah Hidup Berkat. Jadi saya harap anak-anak semua dah bersedia dengan pen dan juga buku catatan ya. Apa yang dalam pelajaran kali ini kita akan belajar, yang pertama adalah tentang hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan perkara mungkar. Kemudian kita akan belajar terjemahan hadis. Kemudian saya akan terangkan maksud perkara mungkar, hukum mencegah kemungkaran dan bagaimana cara untuk menangani kemungkaran seperti mana yang disebut dalam hadis yang kita akan belajar sebentar tadi. Kemudian saya akan terangkan juga hikmah mencegah kemungkaran dan akhir sekali saya akan terangkan pengajaran yang boleh kita ambil daripada hadis yang akan kita belajar sebentar lagi ya. Jadi mari kita lihat paparan yang pertama. Lihat paparan yang pertama, saya akan baca petikan hadis ini dan saya nak pelajar-pelajar sekalian yang ada di rumah ikut bacaan saya ini ya. Okey, mari kita mulakan. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman ya. Apa dia maksud hadis yang saya bacakan ini? Okey, dengar betul-betul, perhatikan paparan ini. Okey, yang pertama, man ra'a minkum. Sesiapa yang melihat di kalangan kamu, sesiapa sahaja, saya ke, awak ke, adik-beradik awak, ibu, ayah, jiran sebelah rumah, kawan-kawan kita, sesiapa di kalangan kamu yang melihat mungkaran, kemungkaran, falyughayyirhu, maka ubahlah. Janganlah diam aja, kita nampak benda mungkar, kita ubah ya. Macam mana kita nak ubah? Nabi kata yang pertama, biyadihi, dengan tangan, bukan memukul tetapi kuasa. Kejap lagi saya akan terangkan. Fa in lam yastati' fa bilisani, kalau tak boleh guna dengan tangan, tak boleh guna dengan kuasa, maka ubahlah dengan lidah, iaitu perkataan. Fa in lam yastati', Nabi kata kalau cara ni pun tak boleh juga, maka Nabi kata fa biqalbihi, ubahlah dengan hati. Tetapi ubah dengan hati ni apa yang Nabi kata? Wazalika ad'aful iman. Itu menunjukkan bahawa iman kita masih lagi lemah ya. Saya faham bila sebut tentang perkara-perkara mungkar, bila sebut tentang menangani masalah-masalah mungkar, ia bukan perkara yang ringan ataupun bukan perkara yang mudah untuk kita lakukan. Ya, nak mencegah kemungkaran perlu ada kekuatan iman. Ya, macam mana kita nak kuatkan iman kita? Adalah melalui dengan amal ibadah. Jaga solat kita ya, top up amalan harian kita dengan amalan-amalan sunat ya, rajin bersedekah. Insya-Allah lama kelamaan hati kita akan jadi kuat, keimanan kita akan bertambah. Jadi tugas-tugas mencegah kemungkaran ni akan jadi mudah bagi kita semua ya. Jadi sekarang ni kita lihat apa yang dimaksudkan dengan perkara-perkara mungkar ni ya. Dari segi bahasa, mungkar adalah perbuatan atau perkataan yang dianggap buruk oleh akal yang sihat. Itu dari segi bahasa. Tapi dari segi istilah pula, perkara kemungkaran ini adalah perbuatan atau perkataan yang ditegah oleh syarak, ataupun senang cerita perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara yang Allah tak suka, perkara yang agama kita larang, itulah dia perkara-perkara mungkar. Dan apa dia hukum menangani kemungkaran ni? Tadi Nabi ada sebut tadi, man ra'a minkum. Siapa saja di kalangan kita semua, awak, dia, jiran ke, mak bedah ke, siapa ke, lihat perkara mungkar, Nabi kata ubah, cegah, halang, stop. Jangan kita duduk saja. Jadi hukum melaksanakan ataupun menangani perkara mungkar ni adalah wajib. W-A-J-I-B, wajib. Kalau kita tak buat, kalau kita buat tak tahu, buat tak nampak, hukum dia berdosa ya. Okay, sekarang kita lihat macam mana cara yang Nabi ajar kita untuk menangani masalah atau menangani perkara-perkara mungkar.
Baiklah, pelajar-pelajar yang dirahmati Allah, sebelum saya teruskan dengan cara-cara menangani kemungkaran, saya nak tanya, apa dia contoh perkara-perkara mungkar yang sering kita nampak sama ada di kawasan kejiranan ataupun di sekolah? Ya, saya pasti dah tentu banyak perkara-perkara mungkar yang kita alami sendiri, yang kita nampak sendiri, ya. Antaranya bully, bergaduh, tak tutup aurat, vandalism, gangsterism, mencuri, merompak dan macam-macam lagi sebenarnya, ya. Jadi Nabi kata kalau kita lihat perkara mungkar, ada cara untuk kita tangani perkara-perkara mungkar tersebut. Yang pertama, Nabi kata dengan tangan, ya, bukan memukul, tapi tangan ni adalah simbolik kepada kuasa, ya. Mengubah dengan kuasa yang ada pada seseorang mengikut kemampuan dan bidang kuasa. Contoh dalam keluarga, kita ada ketua keluarga, ayah bertanggungjawab kepada isteri dan juga anak-anak dia. Kalau di sekolah, kita ada pengawas dan juga ketua kelas. Jadi mereka ini orang yang bertanggungjawab untuk menangani kemungkaran yang berlaku di hadapan mata mereka, ya. Kemudian kalau tak mampu dengan tangan, kita ubahlah dengan cara lisan, iaitu perkataan. Contoh menegur, menasihat atau melaporkan kemungkaran tersebut, sama ada kita laporkan secara bertulis ataupun kita laporkan direct ni secara lisan, ya. Kalau kita berani, kita buat macam tu, ya. Dan Nabi kata kalau dua-dua ni pun kita takut, ya, kalau kita laporkan nanti kita balik yang kena, kita pula dipulaukan, kita diejek kawan kita, disisih oleh kawan kita, jiran pun tak nak bergaul dengan ahli keluarga kita. Maka Nabi kata pendekatan ataupun cara untuk kita menangani kemungkaran dengan cara yang terakhir adalah dengan menggunakan hati, ya. Macam mana nak cegah kemungkaran dengan menggunakan hati ni? Ya, contoh kita membenci dan menjauhi kemungkaran tersebut. Kemudian kita berazam, kita tak nak buat kemungkaran tu. Kita nampak benda yang tak elok, kita nampak kawan-kawan kita kalau hujung minggu pergi dating, lelaki dengan perempuan duduk berdua-duaan, kita nak tegur takut sebab tu kawan baik kita, nanti dia pulaukan kita dalam kelas. Cukuplah sekarang kita benci perkara tersebut, kita berazam, kita tak nak buat perkara mungkar tersebut, dan kita berdoa supaya orang yang melakukan kemungkaran ini diberikan hidayah supaya dia ada peluang untuk bertaubat. Dia tergerak hati dia untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Sebenarnya senang saja. Jadi kita pilih mana satu yang kita nak buat, ya. Cuma Nabi kata kalau dengan gunakan hati itu masih lagi menunjukkan level keimanan kita masih lagi di tahap yang lemah, ya. Maka sebaik-baiknya kita cubalah dua cara yang terawal, iaitu dengan tangan ataupun dengan perkataan, dengan lidah tadi, ya. Okey, kemudian kita lihat pula hikmah menangani kemungkaran. Sebenarnya hikmah menangani kemungkaran ini banyak, ya. Banyak sangat. Bila saya, awak, adik-beradik, kawan-kawan ambil peranan dalam masyarakat untuk mencegah kemungkaran, dah tentulah sebenarnya masalah-masalah maksiat, masalah-masalah gejala sosial akan berkurangan ataupun zero, tak ada terus di kawasan tempat tinggal kita, seandainya kita semua tahu peranan kita masing-masing, ya. Kemudian dapat meningkatkan kualiti diri. Dengan teguran orang-orang tadi tu, kita dapat perbaiki diri kita, muhasabah diri kita supaya kita jadi lebih baik. Negara kita juga akan jadi aman, harmoni, sejahtera. Sebab apa? Sebab kita dapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu saya kata hikmah ni banyak. Cuma kat sini saya cuma senaraikan 3 sahaja. Yang selebihnya anak-anak sekalian boleh explore sendiri, boleh cari sendiri. Apa lagi, ya? Antaranya ada rakan awak berkongsi cerita bila mencegah kemungkaran, sebenarnya dia dapat memelihara agama Islam daripada dipandang rendah oleh agama-agama lain, ya. Ini tak orang kata Islam ni macam ni, tapi sebenarnya bila ada perkara-perkara yang tak elok, diam aja, ya. Kita tak nak benda-benda macam tu berlaku dalam agama kita, ya. Kita nak agama kita ni dipandang mulia oleh orang lain, ya. Kita jadi contoh pada orang lain, ya. Kemudian akhir sekali ialah pengajaran hadis, ya. Pengajaran hadis ni pun sebenarnya banyak. Cuma kat sini saya senaraikan 3 dahulu, ya. Saya bacakan untuk awak semua. Sebagai umat Islam, kita hendaklah mencegah kemungkaran dengan kuasa dan kemampuan yang ada, seperti menguatkuasa undang-undang ataupun peraturan. Kedua, sebagai umat Islam, kita hendaklah menangani kemungkaran sama ada secara lisan ataupun secara bertulis, ataupun kita bagi nasihat, teguran yang membina, ya. Bukan teguran yang boleh buatkan orang tu
susah hati, down, tak ada mood, ya, kita bagi teguran yang membina supaya kawan kita tadi tu rasa untuk ubah jadi orang lebih baik. Kemudian sebagai umat Islam, kita hendaklah membenci kemungkaran dalam hati dan berusaha untuk menjauhinya, ya. Itu saja sebenarnya pelajaran berakhirlah sudah pelajaran kita pada hari ini, iaitu mungkar dicegah, hidup berkat. Jadi saya harap ilmu yang kita dapat pada hari ini bukan sekadar kita perap je dalam hati kita, tapi kita amalkan. Kita laksanakan dengan tindakan yang sepatutnya kita lakukan, sebab kita dah tahu apa peranan kita dalam masyarakat, dalam keluarga, dalam agama kita, ya. Dan ingat, mencegah kemungkaran ni adalah wajib. Tak boleh kita buat-buat tak nampak sekiranya kita nampak perkara tu berlaku di hadapan mata kita sendiri, ya. Mudah-mudahan ilmu kita ini dapat diamalkan oleh semua orang, dapat disampaikan kepada ahli keluarga kita, dan mudah-mudahan ilmu kita pada hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian sahaja daripada saya, Ustazah Baizrah Khalid. Ila liqa, ma'assalamah.